Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua dalam Suara Rakyat. Saya Ali Iskandar. Dan malam ini, malam yang istimewa kerana siaran kami pada malam ini, tetamunya ialah seorang yang sedang bertukus lumus untuk memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan terkawal ya, di sebalik pandemik COVID-19 yang melanda bukan sahaja Malaysia tapi di seluruh dunia. Untuk berbincang lebih lanjut, saya memperkenalkan kepada anda semua yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Ali. Khabar? Terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih sudi bersama kami juga dalam jadual yang begitu ketat. Baik, sebagai Menteri Kewangan yang belum sebulan menggalas tugas ini, tadi kita ada bersembang di luar siaran. Tengku kata rasa macam setahun lamanya. Barangkali sebagai permulaan ini boleh cerita sikit pengalaman melalui hari-hari yang cukup genting ini. Ya, tim kabinet ni ditubuhkan pada 9 hari bulan Mac. Ya, kita semua menteri-menteri semua mengambil sumpah pada 9 hari bulan Mac. Dan sejak 9 hari bulan Mac memang semua menteri lah, bukan saja saya, sibuk kerana isu COVID ini dan juga isu macam mana nak memulihkan ekonomi kita. Jadi saya dengan rakan-rakan kabinet saya in the last 1 bulan ni, less than 1 bulan, memang sibuklah untuk tengok macam mana nak menangani COVID-19 ni. Yeah. Kita bercakap tentang maklumat yang diingini oleh rakyat kan, tentang situasi, terutamanya dari segi insentif yang diberikan kerajaan ataupun inisiatif yang diambil melalui pakej rancangan dengan peruntukan 250 bilion ini. Setakat inilah, bagaimana pengamatan Tengku tentang dari segi pengagihan dan peruntukan dan sebagainya? Ya. So pakej prihatin yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada 27 Mac yang berjumlah 250 bilion ringgit ini, memang fokusnya adalah untuk rakyat dan juga perniagaan. Dengan memberi fokus kepada rakyat dan juga perniagaan, ini akan memperkukuhkan ekonomi kita. Jadi kalau kita tengok yang sudah mula pada hari ini sebenarnya, pada hari Isnin lepas, kita telah berjaya membayar secara berperingkat kepada golongan B40. Golongan B40 ni dan juga golongan M40 minggu depan. So daripada 6 hari bulan Isnin lepas sampailah 15 April, seramai 8.3 juta, sekurang-kurangnya 8.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bantuan prihatin negara atau BPN ini. Jumlahnya yang fasa pertama ni lebih kurang 5.6 bilion ringgit. Jumlah totalnya kalau fasa pertama dan fasa kedua ialah lebih kurang 9 bilion ringgit, 92 bilion ringgit. Ini sekurang-kurangnya lah. So ramai ramai yang datang ke online untuk mendaftar. Lebih kurang 2 juta orang yang baru nak mendaftar lagi ni. Jadi kita tengoklah, tapi memang fokusnya adalah untuk membantu rakyat Malaysia. Golongan B40 dan juga golongan M40. Itu yang kalau tengok daripada totalnya, at least sekurang-kurangnya 9 bilion ringgit yang akan masuk kepada akan dibayar kepada rakyat Malaysia. Itu kira suntikan terus kepada rakyat yang disampaikan oleh kerajaan mesti pakej prihatin ini. Okey, kita bercakap tentang 8.3 juta isi rumah ya, dan juga individu bujang dalam menerima BPN ini, selain daripada inisiatif lain yang diberikan oleh kerajaan melalui pakej prihatin ini. Bagaimana penilaian kewangan ataupun jumlah itu dibuat oleh kerajaan, antara lain Kementerian Kewangan, untuk menentukan okey, ini adalah nilai yang munasabah untuk isi rumah dalam aspek BPN ini? So dari segi aspek BPN ni, kita tengok, kita kajilah berapa yang minimum yang diperlukan oleh golongan B40 ni yang akan menolong mereka untuk bantu macam bantuan sara hidup lah. Jadi kita berpendapat bahawa jumlah RM1,600 ni BPN ni akan dapat menolong sedikit sebanyak golongan B40 ini. Dan bulan Jun ni mereka akan dapat lagi bantuan sara hidup juga. Jadi kalau campur 1,600 ni dan 1,000 lagi, jumlahnya RM2,600 dalam masa 3 bulan untuk golongan B40 inilah.
Dan M40 pula bagaimana dengan peruntukan yang sedikit rendah berbanding B40? Ya, golongan M40 akan diberi RM1,000 pada bulan ini dan pada bulan Mei akan diberi RM500. Jadi mereka ada peluang untuk mengeluarkan duit juga daripada akaun 2 di KWSP. Ya. Dan juga akaun daripada PRS sebanyak RM1,500. Jadi memang fokusnya pada golongan B40 dan juga M40, tapi golongan M40 ini akan berjaya, ada option lain lah, ya, selain daripada bantuan prihatin nasional. Ada yang menyebut tentang situasi ataupun kos sara hidup di bandar dan juga di luar bandar berbeza. Jadi mungkin dengan nilai 1,600 atau 1,000 itu di luar bandar mewah sedikit, tetapi di bandar ni sedikit kena ikat perut jugalah. Jadi apa komen Tengku tentang situasi biar berbeza ni? Ya, ini isu cost of living lah. Jadi cost of living di bandar memanglah lebih tinggi. Jadi saya dapat saya diberitahu ada lagi bantuan yang diberi oleh negeri-negeri masing-masing. Di Kuala Lumpur juga ada bantuan daripada Kementerian Wilayah. Ini sedikit sebanyak akan menolonglah golongan B40 ini. Okey. Tengku, ada yang tidak tersenarai dalam database BSH dan juga LHDN. Kemudian boleh mendaftar, masih lagi sempat mendaftar, dan sekiranya tidak diluluskan boleh buat rayuan. Betul. Sekiranya angka ini bertambah dengan signifikan, adakah perlu dirujuk kembali peruntukan untuk BPN ini atau bagaimana? Tak, jadi kalau saya bagi tahu lebih kurang 2 juta dah pendaftar baru. Rayuan pun ada 200,000 lebih lah. Setakat inilah, ini baru 2 hari. 2-3 hari kan. Macam itulah. Semula daripada hari 1 bulan April tu kan. So, jadi kalau kita lihat trend ini memang masih lagi di dalam bajet fiskal kita yang kita umumkan hari itu, sebanyak 250 bilion tu. Memang bolehlah kita memberi kepada semua yang meminta, yang register, yang mendaftar dengan LHDN. Tidak perlu ada penambahan buat wasilah. Tidak perlu. Okey. Rasional di sebalik memberi secara 2 fasa, 2 kali. Sebab bila disebutkan one off ni, kita ingat one off tu sekali dapat, sekali harum. Tapi rupanya diberi pada 2 kali. Kemudian alhamdulillah diawalkan sedikit berbanding pengumuman sebelum. Kenapa 2 kali? Dan kenapa tidak barangkali 3 kali ke atau 4 kali? Okey, jadi untuk B40 ni mulai hari Isnin yang lepas, dan bulan Mei ni akan diberi lagi, dan bulan Jun diberi lagi. Ini kerana pakej prihatin ni memang jangka masa pakej prihatin fokusnya dalam masa 3 hingga 6 bulan. Jadi kita fokus dalam 3 bulan ni, yang pertama ni dulu. Jadi masalahnya kalau kita bagi seseorang tu macam bantuan prihatin 1,600 dan bagi lagi bantuan sara hidup lagi 1,000, dia akan dapat sejumlah 2,600 sekaligus. Tapi so financial planning tu penting. Jadi ini untuk menolong mereka untuk menolong mereka buat financial planning yang lebih baik lah. Baik. Okey, ini satu cabaran kepada rakyat Malaysia. Sebab dalam gembira itu mereka rasa macam kalau dapat banyak, senang untuk buat perancangan kewangan, dan pada masa sama kita juga berhadapan dengan satu fasa survival lah buat masa ini, menerusi pakej prihatin ini. Tapi pada masa sama kita nak menggalakkan juga adanya aliran tunai, adanya pembelian dan sebagainya. Jadi sejauh mana kerajaan melihat kewajaran pemberian nilai-nilai pemberian ini untuk memastikan walaupun sedikit masih boleh merancang kewangan? So lagi satu yang kita harus faham, ini bantuan sara hidup. Jadi ini kita mengharapkan juga yang ramai yang menerima ini masih ada pekerjaan. Jadi ini akan menambahkan pendapatan mereka lah. Itulah sebabnya kita mengumumkan juga moratorium pinjaman selama 6 bulan dan sebagainya. Jadi kalau kita add all this up, campurkan semua penjimatan ataupun penangguhan dan juga pembayaran ni, seorang itu akan yang jumlah 1,600 ni sebenarnya lebih.
Maknanya bukanlah terlalu sesak sebab kita boleh belanja. Terlalu sesak, ya. Okey, baik. Salah satu perkara yang barangkali boleh diambil perhatian ialah tentang pengagihan pembayaran ini, ya, menerusi didepositkan terus dalam akaun, dan juga menerusi Bank Simpanan Nasional. Pada hari pertama 6 April tu banyak kelihatan individu beratur di hadapan bank. Jadi ini euforia ini membuatkan mereka ingin keluar dan berada di tempat awam, dan kemudian ini menimbulkan kebimbangan juga. Bagaimana Tengku melihat supaya kita masih lagi boleh mengikuti PKP pada masa mendapat maklumat yang kita dah menerima BPN ini? Ya. Sebenarnya kita telah menghantar SMS kepada semua penerima BPN ini. Dan semua mereka yang ada akaun bolehlah mengeluarkan duit dari ATM ataupun dari internet lah, daripada online. Tapi masih ada yang belum ada akaun. Tapi jumlahnya sedikit. Kalau kita lihat jumlah total penerima yang dijangka hari ini ialah lebih kurang 83 juta. Yang tidak ada akaun ni hanya lebih kurang 40-50 ribu orang saja. Tapi memanglah Malaysia kan, mereka nak pergi tengok nak keluarkan duit, tapi prosesnya memang mudah. Dia hanya perlu membawa dia punya IC, kad pengenalan, dan pergi ke di BSN di mana-mana pun di Malaysia dan register. Dan lepas itu dia, kalau qualify, kalau betul pendaftaran tu diluluskan, dia akan dapatlah bayaran prihatin nasional. Ya, tapi ini ialah bukan semua orang yang ada akaun. Jadi inilah masalahnya kalau masa KPP masa PKP ni. Ya, itu ada cabarannya. Jadi cabaran kita pun cubalah social distancing ni. Bila beratur dekat PSN. Ya, seboleh-bolehnya ikut arahan, adakan jarakan sosial itu. Walaupun anda gairah untuk beratur dan buat semakan ataupun melihat sama ada duit dah masuk ataupun belum. Okey, Tengku, satu lagi situasi yang berlaku ialah kesempatan diambil oleh golongan scammer ni. Tengku pun dah berikan maklumat, dan bagaimana seboleh-bolehnya dalam keadaan kita tidak boleh keluar rumah untuk memastikan apa yang maklumat yang kita terima ini adalah maklumat yang sahih. Ya, jadi kalau memang scammer ni ramailah. Yang reported pun, yang dilaporkan kepada kita, kepada pihak kami di Kementerian Kewangan dan juga di LHDN, banyak ramai. Kita pun banyak keluarkan notis. Kementerian Kewangan dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri mengeluarkan notis untuk mengingati semua rakyat Malaysia yang berjaga-jagalah dengan scammer yang memang a lot lah today kan. Jadi pergi hanya kepada portal rasmi Kementerian Kewangan dan juga portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jangan kalau ada dapat SMS ke WhatsApp ke daripada orang lain, lalu rujuk kembali kepada portal rasmi kerajaan kita lah. Ya. Cabarannya Tengku ialah sebilangan ini tak tahu itu portal rasmi ataupun tidak, sebab cara mesej yang dihantar tu lebih kurang sama kan. Banyak orang ambil kesempatan yang bahaya. Kadang-kadang dia buat. Jadi kita boleh tengok lihat daripada LHDN website kita sendiri. Ramai yang bertanya soalan ini. Soalan yang paling banyak ditanya ialah betul ke ni mesej ni betul ke? Tapi jadi kita kena berhati-hatilah. Ada cara tertentu barangkali yang boleh mengekang ataupun memintas maklumat yang sampai ini, seperti ada maklumat ini potential scammer dan sebagainya, yang boleh dilakukan, ataupun setakat ini masih lagi di peringkat awal? Tak, kita dah cuba. Memang that's why selama ini kita dah menghantar banyak SMS kepada penerima-penerima yang sudah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Di sana kita menghantar SMS macam hari ini pun, macam hari Isnin lepas, kita pun ada hantar mengatakan apa yang secara rasminya sama ada mereka akan dapat, bila, mulai bila dan sebagainya. Jadi ini semua about education lah. So kita kena mengulangi message ni, keep repeating the message sebanyak mungkin lah. Itulah kadang-kadang bila Tengku antara menteri yang bertugas bertanggungjawab ini datang untuk ditemu akan mengulang mesej yang sama, tapi itulah pentingnya untuk rakyat sentiasa cakna dan tahu tentang situasi ini. Jangan terkeliru dan terpengaruh dengan mesej-mesej yang memerlukan anda untuk memberikan nombor akaun dan sebagainya. Pastikan anda dapat mesej yang tepat, yang sahih. Okey, Tengku, bila kita bercakap tentang bantuan BPN ini,
dan misalan katalah minta dijauhkanlah ya. Berpanjangan sebab ini tempoh 3 hingga 6 bulan. Yep. Misal kata berlanjutan, adakah akan diberikan juga bantuan seperti ini pada masa akan datang? Ya. Dan adakah peruntukan itu akan bertambah? Okey, jadi apa yang kita lihat pada hari ini, insya-Allah 3 bulan ini cukuplah kalau tengok trend apa yang semasa PKP, semasa kita di dalam PKP ini. Tapi kalaulah yang mana Adi bagi cakap tadi, kalaulah benda ni jadi lebih teruk lah, ataupun tidak dapat ditangani dalam masa 3 bulan ataupun 6 bulan, jadi pihak kerajaan memang kena mesti melihat kembalilah. Sebagai kerajaan yang prihatin, kita perlu mengkaji semula kuantumnya ataupun jumlah pembayaran tu mesti dikaji semula juga. Okey. Baik. Tunggu kita berehat seketika. Selepas ni kita akan kembali dalam soal ayat. Kita nak cerita lebih lanjut tentang pakej prihatin tambahan untuk khusus untuk golongan PKS yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri pada 6 April yang lalu. Selepas ini dalam soal ayat. Baik, bersua lagi dalam Suara Rakyat dan kita masih bersama dengan Menteri Kewangan Malaysia yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Tengku, blok kedua ni kita bincang lebih lanjut tentang pakej prihatin tambahan yang diumumkan pada Isnin oleh Perdana Menteri dengan tambahan 10 bilion untuk golongan PKS dan juga perusahaan mikro ni. Barangkali Tengku boleh ulas sedikit? Okey. Jadi ini pertambahan peruntukan untuk
sebahagian dari prihatin. Jadi sebelum ni 250 bilion dan hari Isnin lepas diumumkan lagi 10 bilion ringgit. Yang pertamanya kita ada tambah sebanyak 7.9 bilion ringgit untuk program subsidi upah. Ini sebelum ni masa prihatin yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 hari bulan Mac ialah 5.9 bilion ringgit. So tambah 7.9 bilion menjadi 13.8 bilion ringgit. Ini dulu kita memberi syarikat-syarikat RM600 sebagai subsidi untuk upah. Pada hari Isnin lepas kita naikkan sampai 1,200 bagi syarikat-syarikat yang mempunyai pekerja 75 ke bawah. Yang syarikat-syarikat mempunyai pekerja 76 hingga ke 200 dia kita dapat dapat naik 800. Ini bagi syarikat sederhana lah. So syarikat sederhana 800, syarikat yang lebih besar RM900. Lagi satu yang inisiatif yang diumumkan pada hari Isnin lepas ialah geran. Kita memperuntukkan geran khas sebanyak 2.1 bilion ringgit. Ini akan diberi kepada 700,000 peniaga mikro. Ya, jadi ini target kita lah semua makcik-makcik dan pakcik-pakcik yang penjaja, semualah peniaga mikro ya, yang tailor, penjahit baju dan sebagainya. Kita juga ada semasa kita buat pengumuman dulu ada memperuntukkan wang pinjaman daripada BSN dan juga dari BSN lah. Sekarang ni kita umumkan wang pinjaman BSN yang 500 juta, Tekun akan juga diberi 200 juta. Ini untuk peniaga-peniaga kecil juga, pada peniaga-peniaga SME. So dari BSN tu yang 500 juta ringgit tu dulu interestnya ialah 2%. Sekarang kita beri interest free, 0%, 0% interest untuk peminjam-peminjam. Tekun dulunya 4%, sekarang menjadi 0% juga. Jadi ini akan membantulah SME. Jadi ini yang inisiatif yang besar. Ada inisiatif yang lain yang diumumkan sekali dengan pakej tambahan prihatin ni. Ya. Okey, Tengku, kita menyentuh golongan yang antara lain tunjang utama ekonomi negara yang disebutkan penyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi. Kenapa ini diletak dalam kategori peruntukan tambahan? Kenapa tidak pada awal itu dimaklumkan terus? Ya. Jadi pada awal ni kita ada mengumumkan. Maksudnya jumlah ini terus pada dekat awal? Tak, kerana kita masa itu melihat keadaan ekonomi, masa itu baru diumumkan yang 2 minggu PKP itu. Kita ingat ini mungkin cukup, ya, tapi memandangkan krisis ekonomi ini lebih teruk daripada dijangkakan, dan juga kita pada maklum balas dengan persatuan-persatuan yang mewakili PKS dan juga mikro, mereka datang jumpa saya dan rakan-rakan kabinet saya, jumpa Perdana Menteri, mengatakan masalah yang mereka hadapi. Ya, jadi sebagai kerajaan yang prihatin, kita dengar masalah mereka, dapat maklum balas dengan dapat bermesyuarat dengan mereka. Dalam satu minggu yang lepas, nearly setiap hari lah saya jumpa. Kita jumpa, saya dan rakan-rakan kabinet dengan juga rakan-rakan di Kementerian Kewangan berjumpa dengan mereka. Jadi sebelum ni kita ada buat seperti macam subsidi upah, wage subsidi ini dia kata tak cukup. Memandangkan bisnes mereka terjejas dengan lebih teruk. Jadi kita okey, kita tengok macam mana. Begitu juga dengan peniaga-peniaga mikro SME. Mereka mengatakan that bank susah nak dapat duit. Dan mereka kebanyakannya tadi Ali ada sebut peniaga SME ini 40% daripada KDNK. Dia punya employment pekerjaan adalah lebih kurang 70%, ya, pekerjaan pekerja memberi pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Tapi daripada SME ini 90% dari servis sektor atau perkhidmatan. Jadi itu yang penting, kita nak menolong mereka. Kerana kajian kita menunjukkan yang 90%
in service sector ni hanya 70 yang mikro ni 70% tidak meminjam wang dari bank. That's why kita datang kita memikirkan macam mana nak menolong mereka. So, kita cadangan Kementerian Kewangan dan ialah untuk memberi grant kepada 700,000 mikro SME ini. Juga ke syarikat BSN dan Tekun juga kita memperuntukkan 700 juta dan memberi 0% interest ini kepada SME juga. SME dan juga mikro dia memberi pekerjaan kepada rakyat Malaysia ataupun employment berjumlah 7 juta pekerja. Jadi kalau Ellie ingat masa kita umumkan prihatin tu salah satu objektif utama ialah untuk lindungi rakyat, which is lindungi pekerjaan juga. Jadi itulah sebabnya kita buat tambahan ni, tambahan prihatin PKS ni untuk PKS dan juga mikro. Okey, adakah data yang diperolehi itu untuk meletakkan nilai ini munasabah juga, terutamanya perusahaan mikro ni yang kita tak tahu mereka ni di bawah naungan mana-mana? Jadi perusahaan mikro ni kita ada data mereka, sama ada dari syarikat SSM ataupun di the local agencies lah. Jadi yang kajian kita, research kita menunjukkan mereka memerlu sekurang-kurangnya 5 hingga 7,000 sebulan. Jadi that's why kita tengok minimum 3,000. Lepas tu buat pinjaman daripada Tekun lagi. Tekunnya pinjaman boleh sampai ke 10,000 interest free, tidak ada bayaran bunga. Dan juga kalau kita lihat mereka akan diberi setengah SME itu ada juga pekerja asing. Jadi yang pekerja asing ni kita bagi diskaun sebanyak 25% levy. Itu akan menolong SME juga. Kos yang SME yang kita juga yang upah wage subsidy ni ataupun program subsidi upah ni also akan menolong mereka. Tengku, dari segi dalam PKP ni banyak idea tercetuslah, terutamanya menjalankan perniagaan secara online dan sebagainya. Jadi yang barangkali boleh dikategorikan sebagai gig ekonomi baharulah sepanjang PKP ni, adakah terdapat insentif tertentu untuk kelompok ini ataupun boleh termasuk dalam kategori ini juga? Ya, jadi golongan-golongan ni macam especially sebab tak boleh keluar kan? Tak boleh keluar. Jadi dia ni cover golongan ni juga. Yang mereka juga SME. Jadi mereka akan mendapat peluang untuk tap into the program yang kita beri inilah. Okey. Kalau saya boleh tanya, apa antara luahan keresahan golongan ini apabila berjumpa dengan Tengku dan juga menteri-menteri termasuk Perdana Menteri? Ya, yang golongan PKS ni dua kos yang tinggi ialah kos bayar gaji dan keduanya kos bayar rental lah, ataupun bayar sewa. Ya, terutamanya untuk SME. Ya. Jadi dari gaji ni, dari segi gaji atau upah, ini sebabnya kita naikkan program subsidi upah ni. Total komitmen kerajaan untuk subsidi upah ni ialah 13.8 bilion ringgit. Ya. Dan dari segi rental, apa yang kita telah buat ialah semua JLC dan badan-badan kerajaan akan memberi pengecualian untuk pembayaran sewa selama 3 bulan. Tapi untuk swasta, apa yang kita buat ni, apa yang diumumkan ialah kita bagi tax relief untuk landlord ataupun penyewa, atau bukan penyewa, landlord yang kalau bagi sewa at least sekurang-kurangnya 30% diskaun akan mendapat tax. Pengecualian cukai. Jadi inilah sebanyak kerajaan, inilah keluhan PKS ialah dua ni. Dua ni kos yang paling besar bagi golongan PKS. Okey. Jadi dengan insentif yang ada, bagaimana mereka boleh beroperasi dalam situasi begini? Ada sebarang cara tertentu ataupun ini sekadar meredakan sikit tekanan ketika dalam tempoh PKP ni? Ya. Ini because PKP ni, masa PKP ni nearly everybody lah, nearly 90% daripada syarikat PKS ni tidak dapat
berfungsi lah, tidak dapat buat bisnes, tidak dapat buat perniagaan. Jadi memang apa yang mereka memang memerlukan pertolongan. Jadi pengumuman yang kita buat yang semasa pakej prihatin diumumkan pada 27 Februari itu macam 6 bulan moratorium untuk menolong mereka, 3 bulan penangguhan cukai dan juga pinjaman daripada bank-bank di Malaysia melalui SRF di mana 80% dijamin oleh kerajaan pinjaman, dan juga bank simpanan nasional, Tekun, dan ada juga rundingan dengan KWSP untuk pembayaran KWSP kepada pekerja. Ini semua kalau kita campur semua ini, memang kita harap dapat mengatasi masalah aliran tunai mereka. Ini cash flow problem untuk mereka. Okey. Kalau lihat secara lebih meluas, di awal tadi kita cerita tentang keprihatinan terhadap rakyat yang sekarang ini terhadap golongan PKS dan juga pengusaha mikro. Sebelum ni lebih kepada survival mode lah. Dan pada barangkali bila disebut istilah prihatin tu, kita lupa yang inilah pakej rangsangan ekonomi sebenarnya. Jadi pada fasa bila yang kita boleh melihat terangsangnya ekonomi selepas kita berikan segala insentif ni kepada rakyat dan juga golongan bisnes ini? Tu kita, apa yang kita lalui pada hari ini ialah unprecedented, ya, tidak pernah berlaku di mana-mana pun lah. It's a global phenomenon. Seluruh dunia mengalami masalah yang sama, yang tidak pernah tidak pernah terjadi. Jadi memang susah saya nak meramalkan. Tetapi yang pentingnya ialah kita kena fokus untuk menangani COVID-19 ni. Jadi yang dalam masa sebulan ni dan lagi 2-3 bulan ni, tapi terutamanya semasa tempoh PKP ni, kita kenalah cuba mematuhi duduk di rumah, dan kalau nombornya dapat better, ataupun kita akan cuba flatten the curve, kita akan slowly, perlahan, secara berperingkat akan dapat membuka balik ekonomi kita. Yang penting sekarang ialah public health, keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Itulah dia. Dalam insentif yang diberikan, ada pihak yang mengeluh juga. Kita ada duit tapi kita tak boleh buat apa, kita tak boleh bergerak, kita nak hantar bekalan pun susah dan sebagainya. Harga minyak murah tapi tak boleh naik kereta. Betul. Itulah dia. Saya fikir banyak kali ni isi minyak pun tak boleh buat apa. Pusing-pusing dalam radius 10 km saja, Teguh. Okey, dan dalam kata lain, peruntukan mesti pakej rangsangan ekonomi prihatin ini munasabah untuk jangka masa 3 hingga 6 bulan ini. Okey, dan kalau kita lihat Malaysia antara negara yang mempunyai peratusan tertinggi dalam berbanding peratusan KDNK tinggi dalam pakej rangsangan ini berbanding negara lain. Setakat ini kalau dibandingkan negara-negara membangun lain, bagaimana how do we fare? Kita tadi baru baca report daripada Economist, majalah Economist ni. Kalau kita bandingkan negara kita dengan negara-negara yang membangun, based on GDP per capita, KDNK per capita, stimulus package kita, package prihatin ni, 260 bilion sekarang, ialah lebih kurang 18% daripada KDNK. Ini memang yang terbesar berbanding dengan negara-negara yang membangun yang lain, dengan all the other emerging economies. Kerana kesuntikan fiskal saja berjumlah 35 bilion, tetapi kita ada kita work with other syarikat-syarikat lain, syarikat GLC lain, dan juga perbankan, industri bank yang lain di Malaysia dapat membantu untuk memulihkan ekonomi. Macam kita dapat 1 bulan free percuma, internet percuma, itu 600 juta ringgit. Tenaga nasional juga dapat diskaun, bil elektrik itu jumlahnya lebih kurang 1.3 bilion ringgit dan sebagainya. Jadi even kita jaminan kita bagi untuk syarikat-syarikat yang lebih besar melalui dana jamin, di mana pinjaman melebihi 25 juta, jaminan yang diberi oleh kerajaan 50 bilion. Jadi kalau kita campur semua ni, memang
memang ini saya harap dapat, seperti mana Ali beritahu, ini ialah rangsangan untuk merangsangkan ekonomi kita dalam masa kita cuba menangani wabak COVID ni. Ya. Kita berbanding dengan negara termasuk negara maju, peratusan kita, stimulus package kita peratusannya tinggi, dan pada masa yang sama kita perlu mengikut juga unjuran atau situasi ekonomi dunia. Jadi bagaimana kita mengimbangi dalam kita memberikan nilai yang besar, peruntukan yang besar ini, kita masih juga kena tengok luar apa yang berlaku, kerana banyak perkara yang saling berkait antara kita dengan negara dengan dunia luar. Ya, because sekarang kerana negara kita dari segi supply chain memang affected. Ya, kerana negara kita pun ekonomi kita memang terbuka. Jadi kita lihat yang macam package prihatin ni, kerana kita buat fiskal suntikan fiskal yang sebanyak 35 bilion sebenarnya sekarang, bersama dengan ada pelaburan yang dibuat, kita dapat ekonomi naik, akan KDNK, pertumbuhan KDNK sekurang-kurangnya 2.8%. Ini akan menolong. Jadi Bank Negara pada hari Jumaat yang lepas telah mengumumkan the forecast ataupun ramalan KDNK adalah di antara negatif 2% hingga 0.5%. Jadi kalau IMF dan World Bank juga telah mengumumkan global dari ekonomi global mungkin akan merosot. Jadi ini memang global fenomena. Jadi kita negara Malaysia memang tidak terkecuali lah. Tidak dapat escape lah daripada apa yang kita menghadapi hari ini. Kerana kita ada dua benda yang dua challenges lah. Satu, kesihatan, COVID, dan keduanya ekonomi. Ya, dua krisis yang berjalan serentak. Ya, itu cabarannya. Tapi memang berkait lah. Ya, memang berkait, betul, memang berkait. Tengok, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Suara Rakyat dengan barangkali perbincangan tentang apa jangkaan selepas ini. Semuanya selepas ini bersama kami.
Kembali dalam Suara Rakyat, kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia, dan tadi ada disebutkan tentang ramalan unjuran KDNK negara antara negatif 2 hingga 0.5%. Banyak kecil lah angka tu ya, Tengku. Tapi satu yang signifikan yang perlu kita tahu. Sebagai rakyat yang setakat ini hanya nak tahu berapa saya dapat dalam akaun saya, berapa penjimatan yang saya boleh buat dan sebagainya. Apa maknanya unjuran ataupun ramalan KDNK ni kepada Malaysia? Ya. Jadi apa yang maknanya pada Malaysia ni, kita akan mengalami ekonomi kita akan slower down. Tapi message yang saya nak sampaikan ni ialah lebih cepat kita dapat menangani wabak COVID-19 ni, lebih cepat ekonomi kita pulih. Jadi kerajaan melalui pakej rangsangan prihatin ini berharap dapat menolong rakyat ya, sementara kita menangani COVID-19, dan kalau kita berjaya menangani COVID-19, ekonomi kita insya-Allah akan pulih dan kita akan dapat membangunkan semula ekonomi kita. Jadi untuk rakyat, fokusnya ialah kita akan cuba dengan pakej prihatin yang diumumkan oleh Perdana Menteri, pakej prihatin ini, kita nak selamatkan pekerjaan. Ya. Jadi kita nak rakyat semua masih ada pekerjaan, industri masih lagi berfungsi, terutamanya industri-industri yang besar dan juga PKS. Ekonomi kita terus, kerana bila wabak COVID-19 ini dapat ditangani, kita kena bersedia. Kita mestilah bersedia untuk memulihkan ekonomi kita. So masa 3 bulan ni, 3 hingga 6 bulan ni, masa kita nak menangani wabak ni, masa itulah kita sebagai kerajaan yang prihatin mesti menolong. Make sure that the foundation is still there. Se-idealistik kita, tapi ini satu yang unprecedented. Kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, kan. Yang penting kita sentiasa berwaspada dan sentiasa membuka mata. Tengku sebutkan dalam tempoh bual sebelum ini yang saya sempat lihat tentang fiscal discipline ni. Setakat ini kita berupaya untuk memperuntukkan bantuan ini tanpa kacau duit negara, dalam kata lain. Jadi sejauh mana setakat ini fiscal discipline kita? Ya. Jadi sebelum ni fiscal deficit, kita punya budget deficit ya. Budget deficit ni sebelum pada masa kita mengumumkan bajet 2020, bajet defisit kita diramalkan lebih kurang 3.2% bajet defisit. Lepas tu masa kita umumkan pakej rangsangan yang pertama yang sebanyak 20 bilion, bajet defisit diramalkan naik hingga 3.4%. Dan bila kita mengumumkan pakej prihatin pada 27 Februari lepas, bajet defisit naik ke 4%. Dan sekarang pada hari Isnin lepas, masa kita buat tambahan bagi pakej prihatin sebanyak 10 bilion ringgit, bajet defisit diramalkan naik daripada 4% ke 4.7%. Semua ini adalah suntikan sebanyak fiskal sebanyak 35 bilion ringgit ini akan dibiayai melalui pinjaman, yang pinjaman dan juga dividen daripada agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat kerajaan dan syarikat-syarikat berkanun. Tapi yang pinjaman ni, yang make up the big of it, sebesarnya pinjaman ni ialah pinjaman daripada domestik, kerana kita mempunyai liquidity yang cukup di negara kita. Jadi pinjamannya semuanya dalam negeri. Dan itulah sebabnya bajet defisit kita terpaksa naik daripada 3.2% naik hinggalah 4.7%. Tetapi ini bukan saja berlaku di negara Malaysia, tapi juga seluruh dunia. Semua negara-negara menghadapi masalah yang sama dan bajet defisit mereka juga naik. Dalam mengendalikan pakej rangsangan dan juga ekonomi yang berhati-hati peringkat ini, satu division dipanggil laksana ini bertanggungjawab untuk memastikan semuanya berjalan lancar, semua yang diperlukan untuk sampai kepada pihak yang memerlukan sampai. Jadi setakat ini bagaimana Tengku melihat fungsi laksana ini? Laksana memang peranannya memang penting. Laksana nak melaksanakan inisiatif-inisiatif yang diumumkan melalui pakej prihatin. Jadi
pasukan laksana yang bertempat di Kementerian Kewangan tiap-tiap hari ada mengeluarkan laporan mengenai progres pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang diumumkan. Ini penting kerana apa yang kita rancang tu hanya rancangan lah, tapi execution tu penting. Jadi memang saya sendiri memang tiap-tiap hari dengan melihat progres pelaksanaan. In fact, Perdana Menteri kita pun minggu lepas datang ke operation room, ke bilik operasi kita di Laksana. Kerana dia tahu, Perdana Menteri dan juga kerajaan tahu yang pelaksanaan itu penting. Jadi kita kena pastikan pelaksanaan berjalan secara cepat dan juga tepat. Untuk memastikan efisiensi penyampaian ini, antara perkara yang diambil kira ialah database itu, pengkalan data yang bagus. Betul. Setakat ini pada pengamatan Tengku bagaimana? Sebab bila kita bercakap tentang bukan hanya kelompok yang ada capaian internet, tapi juga yang tinggal di kawasan pedalaman. Jadi yang kita database kita, kalau lihat dari segi BPN dan juga bantuan sara hidup, memang database kita bagus. Dari segi M40 juga, itulah sebabnya kita confident nak memberi pertolongan kepada golongan M40 kerana kita ada data mereka di dalam data di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita tahu kalau Eli dapat gaji 4,000 hingga 8,000, Eli akan dapat 1,000. Tapi memanglah Elinya gaji lebih kan, saya tak dapat. Jadi bila kita lihat data, tapi mesti ada yang mungkin tidak ada datanya, tapi memang tak ramai lah. Mereka masih mempunyai peluang untuk mendaftar. Tapi golongan 40 ni saya tak risau sangat. Tapi yang golongan B40 ni yang kadang-kadang kita tidak ada rekod mereka. Tapi alhamdulillah kita banyak datanya kerana bantuan sara hidup. B40 tu memang B40 tu memang sudah ada. Mungkin yang baru-baru ni ada yang tertinggal ke, mereka akan saya harap mereka cepat-cepatlah mendaftar. Memang saya nampak ramai yang mendaftar pun dalam sejak April, sejak 1 bulan April. Itulah dia. Dalam temu bual minggu lepas bersama dengan Datuk Seri Mustafa Mohamed, beliau menyebutkan tentang ini masanya untuk ketua-ketua atau pemimpin di kampung sebenarnya mendapatkan sebanyak data yang mungkin daripada penduduk setempat untuk memastikan apa yang diperlukan itu dapat disampaikan oleh golongan oleh kerajaan. Jadi kita bercakap tentang era digital yang kita sebelum wabak pandemik COVID-19 ni, kita mewar-warkan tentang IR 4.0 kan. Jadi barangkali ini pengajaran untuk kita juga untuk melihat kembali tentang perkembangan IR 4.0 ni. Apa komen Tengku? Betul, sekarang ni saya setuju. Kita tengah cakap pasal Ramadan sekarang kan. Sekarang dia kata pasal Ramadan online. Dan kalau kita lihat makanan yang di order sekarang melalui Grab, Foodpanda dan sebagainya. Jadi lebih ramai kedai restoran dan sekarang cuba masuk ke dalam ekosistem. Dulu sebenarnya saya kenal 2-3 kawan saya yang kata tak payah pergi online ni, kita biar mereka datang ke restoran kan. Jadi sekarang kata saya nak masuk part of the ekosistem, macam mana saya nak jual barang ni online. Mereka sekarang bertanya kan. Tapi kalau sebenarnya Eli bagi tahu, kalau dulu dah bersedia senang. Tapi ini memaksa ramai peniaga-peniaga untuk pergi ke online. Dan juga because rakyat Malaysia pun sekarang, dulu yang dah biasa keluar, sekarang dah terpaksa duduk dalam rumah, pun dah beli pun online. Adakah Tengku optimistik tentang potensi ekonomi dalam bentuk ini dalam fasa kita terkurung di dalam premis rumah kita ini, ataupun ia setakat ini tidak signifikan? Sebab yang peniaga akan terus mencari jalan untuk berniaga. Kan? Contoh bazar Ramadan akan ada e-bazar. Maksudnya akan terjana juga ekonomi secara dalam keadaan terdesak ini. Saya rasa ialah, tapi kalau kita lihat dari segi ekonomi negara, ini adalah sebahagian daripada
KDNK kita lah. Tapi kita masih lagi memerlukan construction, infrastruktur, pengeksportan, ekspor industri kita pun penting. Jadi ini memang akan menolong. Ini part of the essential services yang kita perlu menggunakan industri 4.0 ni. Industri Revolution 4.0 ni. Okey, bila disebutkan tentang peruntukan 260 bilion lah sekarang. Sekarang 260 ya. Dan 128 bilion tu untuk rakyat. Dan untuk perniagaan dan peruntukan daripada bisnes dan juga firm ni 100 bilion. Dan untuk penjamanan ekonomi 2 bilion. 2 bilion tu tak dirasakan amount yang kecil berbanding dengan peruntukan kepada yang lain tu. Jadi sekarang peruntukan untuk perniagaan dah naik 110 bilion. 110 ya, 110 okey. 100 bilion. Yang 2 bilion ni sebenarnya ialah tadi cara saya nak explain ni. Kita nak melindungi rakyat dan juga peniaga. Yang ekonomi ni tu kalau kita lindungi rakyat dan juga kita lindungi peniaga, ini akan memperkukuhkan ekonomi. Jadi yang 2 bilion ni sebenarnya hanya untuk memperkukuhkan ekonomi, tapi yang kita lihat perbelanjaannya sebenarnya untuk rakyat dan juga dan juga peniaga. Yang merupakan tunjang ekonomi. Okey. Kita nak faham segala angka yang dilontarkan kepada kita oleh kerajaan ini, selain daripada angka statistik pandemik COVID-19 ini, banyak juga boleh kita pelajari setakat ini. Okey, sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab untuk mencorakkan peruntukan pakej prihatin ini, ada kementerian-kementerian ataupun agensi yang paling terkesan terpaksa mengorbankan sikit bajet dalam kementerian masing-masing. Jadi bagaimana budi bicara ini dibuat ketika mesyuarat sebelum ini? Kalau boleh kami tahulah. Tak, jadi ini Kementerian Kewangan pun juga terlibat. Kita sebagai kerajaan, semua kementerian-kementerian haruslah bekerjasama. Setengah kementerian kena jimat lebih lah. Bukan jimat, tapi kosnya turun lebih. Saya bagi contoh lah ya. Contohnya Kementerian Pelancongan. Tahun ni kita patut ada tahun melawat Visit Malaysia ya kan, tahun melawat Malaysia 2020. Jadi ini telah dibatalkan. Jadi ada penjimatan lah di situ. Kerana kita tidak perlu spend untuk advertisement sebagainya lah, ataupun acara event. Dan banyak juga kementerian-kementerian lain tu sekarang, kalau dulunya ada program untuk buat event, semua sekarang tidak dapat. Ramai pegawai-pegawai kerajaan pun dah tak travel dan sebagainya. Jadi ini ada penjabatan lah, tapi setengah kementerian akan jimat lebih daripada yang lain. Yang penting ni semua penjimatan ini mestilah diberi kepada rakyat untuk mereka membelanja. Kerana ekonomi ini, kita nak stimulate ekonomi ini, nak merangsangkan ekonomi ini ialah melalui perbelanjaan. Betul. Jadi bukan kita nak jimat duit lepas tu simpan, tapi kita nak jimat duit untuk dibelanjakan. Jadi kalau kementerian atau kerajaan tidak dapat membelanjakan duit itu, kita bagi kepada rakyat biar mereka belanja dan rangsangkan ekonomi. Okey. Soalan terakhir saya, ini krisis kesihatan yang ada melihat boleh menjadi krisis ekonomi ataupun ia bergerak serentak. Jadi sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab untuk memastikan keadaan terkawal dari aspek ekonominya, apa yang Tengku boleh pesan kepada rakyat Malaysia? Ini satu balance lah. Kepentingan ekonomi dan kepentingan kesihatan. Kita perlu mendapat balance imbangan. Keseimbangan yang dapat membantu negara kita. Ini memang susah, tetapi pada hari ini memang fokusnya untuk menangani COVID-19. Tetapi sementara kita menangani COVID-19, kerajaan, kementerian saya dan juga rakan-rakan kabinet saya memang sudah mesti fikir jangka panjang bagaimana ini akan ada impak kepada ekonomi. Jadi pakej rangsangan ekonomi ini bukan saja untuk menolong rakyat dan juga peniaga, tapi juga untuk mengukuhkan ekonomi untuk masa yang jangka panjang. Jadi memang inilah balance yang kita kena ni. Tapi memang fokus sekarang ni pada hari ini ialah untuk menangi COVID-19. Baik.
Soalan bonus, Tengku. Soalan bonus. Okay. Sebelum ini dalam sektor swasta, sekarang ini bersama dengan kerajaan. Cara kerja itu ada berubah secara signifikan? Tapi kalau kita lihat sekarang ni memanglah ada perubahan kerana kami kerajaan dan juga sekarang sibuk untuk menangani COVID-19 ni. Saya dengan rakan-rakan kabinet kita bekerja bertungkus lumus lah. Sekarang saya lupa itu hari Ahad. Hari Ahad malam pun kita ada mesyuarat kabinet komiti dan mesyuarat COVID kita tiap-tiap hari. Dan jadi soalannya ada perbezaan ke swasta dan kerajaan. Saya rasa kerja kerajaan lebih tu. Okay. Tapi lebih demanding dari segi hoursnya, tapi pekerjaannya lebih the satisfaction is there lah. Dapat menolong negara dan dapat menolong rakyat. Baik, Tengku, terima kasih banyak atas perkongsian. Ya, dan kita harap rakyat faham tentang situasi ini dan bersama-sama memberi kerjasama kepada kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Lagi cepat kita dapat selesaikan, lagi cepat kita dapat keluar rumah dan menjalankan aktiviti kita dan menjalankan ekonomi negara. Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, terima kasih banyak bersama kami. Kita jumpa lagi insya-Allah bersama Menteri Kewangan Malaysia dalam Suara Rakyat. Sekian daripada saya, Ali Iskandar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.